Pada sesi yang sebelumnya kita telah diperkenalkan dengan graph of number. Kali ini kita akan lihat bagaimana kita akan menggunakan graph of number ni untuk mencari nilai H, iaitu convection heat coefficient, untuk case natural convection over surfaces. Sebelum kita pergi lebih jauh, cuba kita lihat pada formulation ni. Kat sini kita diberikan dengan satu dimensionless number baru yang dikenali sebagai Rayleigh number. So Rayleigh number, dan labelnya adalah RA Rayleigh number, L di lokasi L. So Rayleigh number ni adalah hasil darab Grashof number yang kita dah bincang sebelum ini, dan Prandtl number juga kita dah bincang pada bab yang sebelumnya. Ianya juga boleh tulis sebagai begini. Ini formulasi yang panjang ni. Kalau kita perasan, ni adalah formula untuk Grashof number, dan kita darabkan dengan Prandtl. Jadinya apa signifikan Rayleigh number ni? So Rayleigh number ni dia akan menjadi rujukan kita nanti apabila kita nak pilih correlation, so yang sesuai. So contohnya bagaimana? Contohnya seperti dalam table ni. So kita ada case-case tertentu dan kita ada correlation yang sesuai untuk case-case tertentu ni. So macam mana kita nak pilih adalah kita boleh tengok Rayleigh number, dan kita juga kena tengok orientasi, geometri case tersebut. Nanti kita akan lihat dengan lebih terperinci. Satu lagi sifat Rayleigh number adalah ia menyatakan sifat atau karakteristik aliran cecair yang terlibat dalam kes tersebut . Setelah kita kira Rayleigh number seperti yang kita tunjuk tadi, kita boleh pilih Nusselt number yang sesuai pada table ni, dan seterusnya daripada Nusselt number tu kita boleh cari nilai H. Secara umumnya correlation untuk Nusselt number dalam case natural convection ni dia tulis sebegini atau sebeginilah. So kita ada C, L ni adalah Rayleigh number, dan N ni adalah perkali lah. C dan N ni adalah perkali. Kedua-dua perkali ni bergantung pada geometri geometri dan orientasi case yang terlibat. Jadinya kita tinggal pilih daripada table correlation yang sesuai, dan kita boleh selesaikan masalah kita dengan mencari nilai H. Dan mari kita masukkan nilai H tu ke dalam formulation ni. Q dot convection equal H AS TS tolak T infinity. Yang ni kita dah banyak kali jumpa dah. Dan suka diingatkan juga fluid properties kita yang kita tengok dalam table, mesti kita cari nilai dia berdasarkan film temperature . Di sini kita ada table yang menunjukkan empirical correlation for the average Nusselt number for natural convection over surfaces . Ini seperti yang kita kata tadi, kita ada geometri dan orientasinya, dan kita juga ada range of Rayleigh number . So kita kira Rayleigh number, dan daripada Rayleigh number tu nanti kita pilih case dalam keadaan geometri dan orientasi yang berkaitan, dan kemudian kita boleh pilih Nusselt number yang sesuai lah . Dan jangan lupa kita juga ada characteristic length atau LC ni. So nilai LC ni berubah mengikut geometri. So dalam case contohnya vertical plate, kita ambil nilai LC dia L tu maksud panjang plate tu. Untuk inclined plate pun L. Untuk horizontal plate lain sikit . Untuk horizontal plate dia punya LC adalah AS over P. AS ni adalah surface area A . Ni A area, S adalah surface. So berapa luas permukaan dia kita bahagikan dengan parameter P dia . So yang ni kena jaga sikit. Dan selain daripada orientasi untuk flat plate begini, menegak atau mencerun begini, dan atau horizontal begini, kita juga ada beberapa
geometri yang lain. Contohnya seperti begini, kita ada vertical cylinder, horizontal cylinder dan sphere. Dan setiap satu ada diberikan dia punya Nusselt number dan juga dia punya condition dia lah untuk Rayleigh number dia. Dan LC pun ada kat sini lah. So kalau awak ingat dalam bab yang sebelum ni, prosedur kita nak menyelesaikan masalah adalah kita, kalau sebelum ni kita kira Reynolds number untuk force convection. So untuk natural convection ni kita kira Rayleigh number dia dulu lah. Rayleigh number dia dulu, dan kemudian kita cari Nusselt number yang sesuai, kan? Kita masukkan semua nilai variables yang kita ada, dan kita dapatkan nilai H. Dan nilai H, selepas kita dapat nilai H tu, kita boleh kira nilai Q dot lah. Ok, itu secara umumnya lah. So sebelum kita buat soalan atau problem, kita tengok dengan lebih teliti sikit lah kat sini. Takut ada yang tak faham. Contoh yang mungkin akan menjadi masalah adalah incline plate lah. So untuk vertical plate dan horizontal plate ni dia agak straightforward. So vertical plate adalah plate menegak begini. Kalau sini kita tahu L. Rayleigh number yang berkenaan adalah daripada range 10.4 hingga 10.9 kita ada Nusselt number, satu correlation Nusselt number, dan daripada range 10.10 hingga 10.13 kita ada satu lagi range Nusselt number ya. Sebenarnya ni dia cuba pisahkan antara laminar dan turbulence, tapi sebenarnya adalah digalakkan kita terus pakai Nusselt number yang kompleks ni. Dia kompleks tapi dia lebih tepat lah. Memang agak complicated sikit, tapi ni kalau kita masukkan variable, lepas tu kita kira guna calculator, tak jadi masalah lah So satu lagi Nusselt number ni yang bagusnya dia adalah untuk entire range maksudnya Rayleigh number kita berapa pun kita boleh pakai Nusselt number yang ni. Ok, ni adalah untuk case vertical plate. Bila salah satu daripada surface dia panas ok, untuk incline plate incline plate ni dia adalah vertical plate yang ada kecerunan sikit. So kecerunan dia biasanya di antara 0 hingga 60 darjah Celsius. Sorry, bukan darjah Celsius, 60 degree 0 hingga 60 degree. Dan secara umumnya kita boleh pakai vertical plate ni equation. Maksudnya kita boleh pakai equation ni correlation ni untuk cari H dia Nusselt number yang ni, dan kita boleh cari H dia. Cuma apa yang perlu kita jaga adalah case incline plate yang boleh pakai Nusselt number ni adalah jika surface sebelah atas dia adalah cold. Maksudnya surface sebelah atas ni sejuk berbanding dengan suhu persekitaran. Ok, tu kalau case dia begini, case dia yang surface atas dia lebih sejuk daripada persekitaran, kita boleh pakai. Dan satu lagi case yang boleh kita pakai Nusselt number yang sama seperti vertical plate ni adalah jikalau suhu plate ni yang belah bawah ni lebih panas daripada persekitaran ok, so ada dua case sama ada atas sejuk daripada persekitaran atau bawah dia lebih panas dari persekitaran. Kalau atas dia lebih panas dari persekitaran, tak boleh pakai, ataupun bawah dia lebih sejuk daripada suhu persekitaran, kita tak boleh pakai Nusselt number yang ni maksudnya dia terpaksa kita selesaikan cara lain dan tidak berada dalam skop perbincangan kita kali ni lah. So soalan dia mesti dalam keadaan beginilah. Kalau soalan lain maksudnya dia bagi condition lain, awak tak boleh jawab So biasa condition dia macam ni. So kita boleh pakai Nusselt number yang sama, cuma kita gantikan G nilai G ni. Nilai G tu adalah nilai G dalam Grashof number kita, gravity ni. Kita gantikan dia dengan G cos theta lah. So sebab ada incline kan, ada kecerunan ni So kita ganti nilai G pada G cos theta. Dan satu lagi syarat dia, seperti tadi kita nyatakan adalah theta ni,
turunan dia adalah daripada 0 hingga 60 darjah. Kalau 0 darjah maknanya dia dah jadi vertical plate, dan kalau lebih daripada 60 darjah tu dia dah menghampiri horizontal plate. Seterusnya kita ada horizontal plate ni case begini, dan horizontal plate ni kita pecahkan kepada dua. Satu, kalau hot surface tu menghala ke atas, ataupun ditulis kat sini surface, upper surface is hot plate ataupun lower surface is a cold plate. Tapi kita anggap lah hot surface kat atas, lebih senang kita ingat. Dan jika kes 2 adalah jika hot surface tu menghala ke bawah hot surface tu berada di belah bawah. Dia punya correlation dia adalah berbeza-beza. Nasib number dia adalah berbeza-beza ikut keadaan ni. So kita pilih lah mana yang sesuai lah. So ni adalah straightforward, dan kita boleh dapatkan nilai H dia nanti. So ni adalah secara umumnya adalah 3 case untuk plate, flat plate. Dan seterusnya kita juga ada case-case untuk solid ni, solid object macam vertical cylinder, horizontal cylinder dengan sphere ni. Kita tak bincang secara mendalam sebab dia pun straightforward. So kita dah bagi nasihat number kat sini, senang. Kalau kita jumpa soalan yang bertanyakan pasal geometri sebegini, so tinggal kita pilih nasihat number atau correlation yang sesuai, dan kita selesaikan lah.